Yang kelima, The Plane Crash. Pada Ogos 1982, dua lelaki melakukan perjalanan dari Grand Bay ke Jefferson County. Malangnya, mereka tidak sampai ke destinasi itu. 3 tahun kemudian, pesawat mereka telah ditemui oleh pengembara. Di dalam pesawat tersebut, mereka menemukan pita rakaman yang terjejas akibat daripada kemalangan itu. Video tersebut telah direkod melalui VS Camcorder SVS180. Pita rakaman rosak teruk di mana cebisannya tersangkut pada pokok. Pita rakaman tersebut telah dibaiki dan dapat dimainkan. Di dalam video tersebut, pemandu pesawat James Cardell membuat kecuaian kerana tidak mengira arah angin dan cuaca yang menyebabkan berlakunya kemalangan itu. Perkara yang paling menakutkan apabila James memberitahu penumpangnya, Ronald Willman, untuk bertahan sebelum pesawat mereka terbabas. Yang keempat, Stephen McDaniel. Pelajar universiti lepasan ijazah Lauren dan Stephen McDaniel adalah jiran dan juga rakan kolej. Namun, apa yang Lauren tidak tahu ialah Stephen sangat obses dengannya. Stephen telah merakam gerak-gerinya melalui tingkap dengan menggunakan kamera yang dicantum pada kayu yang berukuran 6 kaki. Apabila hampir bergraduasi, Stephen tidak mampu bertemu Lauren lagi. Pada malam 26 Jun 2011, dia memecah masuk bilik Lauren dengan memakai topeng dan sarung tangan lalu mencekik beliau. Semasa pergelutan, topeng Stephen tercabut dan terdedah identitinya. Stephen meluahkan rasa hatinya dan Lauren merayu supaya berhenti, tetapi Stephen mencekiknya sehingga 15 minit. Selepas ditangkap, video bukti ditemui pada komputernya. Dia meminta maaf kepada ahli keluarga Lauren, namun mereka meminta agar Stephen berada di penjara seumur hidup. Nombor 3, The Stockton Arsonist. Di Stockton, California pada 15 Ogos 1989, sebuah kereta yang kepanasan enjin berhenti ke tepi jalan. Pemandu membuat keputusan untuk meminta bantuan di sekitar kawasan itu. Tiba-tiba, beliau perasan ada jaket dan pita rakaman hampir pada keretanya. Beliau mengambilnya dan menonton pita rakaman tersebut setelah pulang ke rumah. Beliau menyerahkan pita rakaman itu kepada pihak polis dengan serta-merta. Perakam berdiri tidak jauh dari kebakaran sambil berbisik seorang diri. Beliau juga ada mengeluarkan kata-kata yang sangat mencurigakan. Perakam ada menyebut sesuatu di dalam video seperti Omar. Mereka menyifatkan video ini seperti video membalas dendam. Namun, mereka tidak mengetahui siapakah Omar. Penyiasatan dilakukan dengan lebih mendalam dan mereka telah menonton lebih 100 kali video tersebut. Setelah kembali kepada tempat pita ditemui, mereka menemui tengkorak seramik dan juga buku sihir. Mereka menyifatkan perakam adalah penyembah syaitan. Walau bagaimanapun, mereka tidak ke mana dengan bukti yang ada. Klip video pula tersebar kepada umum dan telah masuk ke dalam rancangan TV Unsolved Mystery. Rumah tersebut terletak di Redwood City, lebih kurang beberapa kilometer dari tempat pita dijumpai. Pada malam kebakaran, ahli bomba juga merakam kejadian itu, dan apabila dibandingkan, ia kejadian yang sama. Redwood City Police Department Mark Polo menyebut dua suspek iaitu dua pemuda. Mereka memakai topeng dalam klip ini. Masing-masing telah ditahan dan seorang dimasukkan dalam wad gila dan seorang lagi masuk dalam sekolah Henry Jenny. Tapi siapakah Omar? Nombor 2, The Abandoned Mine Accident. This is going to America's Funniest when somebody falls. That's a good idea. Alrighty. Oh, that's on the table. Don't touch that. Lombong yang terbiar semestinya mempunyai pelbagai kisah dan ada lombong yang terpaksa dibiarkan kerana pelbagai tragedi yang berlaku. Semestinya ianya sangat membahayakan. Video ini telah dirakam pada 8 Julai 1998 di dalam sebuah lombong yang terbiar di Utah.
Sekumpulan budak lelaki menjalankan ekspedisi di dalam gelombang itu. Di dalam video tersebut, mereka menemukan tali yang membawa mereka ke bawah tanah. Mereka juga berbincang bagaimana untuk ke atas semula jika mereka turun ke bawah. Wow, so we're climbing down this rope. Yeah. How far down? How are we getting out of it? Climbing up it. I see. Oh, this is exciting. Who's got bad rope climbing skills? I've climbed ropes before. And There's a little ledge you can how walk on. how far down does it go? Mereka menganggarkan tali itu membawa mereka ke bawah sedalam 30 kaki. Salah seorang dari mereka membuat keputusan untuk cuba turun ke bawah. No, it wasn't. How am I gonna get this thing down there? Yeah, but how am I gonna get back up? It's sturdy, has a knot. I don't have Take that. Give you my belt strap on. Adam! Oh, Adam! Tidak sampai sesaat, tali tersebut putus dan merakannya memanggil nama beliau, Adam. Adam telah jatuh 65 kaki ke bawah dan pingsan. Apa yang menakjubkan, dia masih hidup. Adam terpaksa menunggu di bawah sehinggalah pihak berwajib datang menyelamatkan beliau. Pengajarannya ialah jangan masuk ke dalam lombong yang terbiar. Nombor 1. Lost in Catacomb. Terletak di Paris, kubur bawah tanah ini menempatkan lebih 6 juta tulang manusia di dalamnya. Ianya dibina pada tahun 1738. Ianya menjadi tarikan pelancong, namun ada laluan yang tidak dibenarkan untuk masuk atas pelbagai sebab. Namun, ia tidak mampu untuk memberhentikan pengembara untuk menjelajah ke dalamnya. Dalam kejadian ini, keputusan tersebut telah membawa kepada malapetaka. Sebuah perakam telah dijumpai oleh sekumpulan pengembara. Video menunjukkan dia membuat penggambaran pada kubur bawah tanah. Dia merakam dinding lorong yang penuh dengan lukisan dan tulang. Ianya berterusan sehingga 40 minit. Tiba-tiba, dia mula berjalan dengan laju dan kemudian lama-kelamaan mula berlari. Nafasnya sangat laju dan kuat seperti dalam ketakutan. Dia seperti sesat tentang arah mana yang harus dia tuju. Perakam video telah pun jatuh dan dapat dilihat beliau berlari pergi. Kamera terus terakam sehingga kehabisan bateri. Sekumpulan penyiasat yang tahu selok-belok lorong itu menghabiskan masa selama 12 jam untuk menjejaki lelaki itu, namun tiada apa yang dijumpai. Sampai sekarang, masih ada apa-apa belum maklumat tentang lelaki itu.